Ya, di samping kita bercerita tentang bagaimana untuk membantu mereka yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19, kita juga memberikan bantuan khususnya bukan sahaja dari segi bantuan keuangan tetapi juga bantuan dari segi perubatan dan juga bantuan untuk pemulihan kembali mereka yang terjejas disebabkan oleh tragedi ataupun bencana banjir ini. Untuk bercakap tentang misi bantuan mangsa banjir di kawasan pedalaman seluruh negara dan cabaran ditempuh terutamanya apabila berdepan dengan pandemik COVID-19, saya mahu bersama hati untuk bersama dengan Tuan Muhammad Hatta Muhammad Dah yang juga merupakan pengurus operasi Yayasan Ikhlas dan juga Profesor Dr. Azizi Ayub, Timbalan Presiden iMedic. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh mulakan dengan apa yang dianjurkan oleh Yayasan Ikhlas. Ditubuhkan sejak tahun 2009 dan banyak membantu khususnya dalam memulihkan semula mereka yang terjejas oleh kita kata bencana banjir. Jadi untuk bencana banjir kali ini melibatkan beberapa buah negeri di Semenanjung dan juga di Sarawak. Apa yang ditawarkan atau apa yang dibantu oleh Yayasan Ikhlas, Tuan? Okey, terima kasih Ismail. Selamat pagi semua. Okey, untuk pengetahuan semua, Yayasan Ikhlas ditubuhkan sejak 2009. Kita ada beberapa kluster dan salah satu dia ialah kluster bencana. Jadi beberapa kluster bencana ni kita dah terlibat dengan misi banjir sejak 2013. Masa itu di Kuantan dan Temerloh. Dan bila ada banjir besar 2014 di Kuala Kerai Manik Urai itu betul-betul kita all out. Kita gerakkan lebih 1,000 sukarelawan dalam 83 misi banjir. Dan kita nampak ada kepentingan kat situ, jadi kita teruskan setiap tahun dengan misi-misi banjir dan yang terkini yang baru-baru inilah. Jadi kita memang banyak misi-misi yang kita buatlah. Antaranya kita start dengan dekat Kuantan itu, dekat Temerloh. Masa kita sampai itu kawasan air masih lagi tinggi. Ada kawasan masih tinggi, jadi kita terpaksa bergerak guna bot. Ada yang kita naik 4-wheel drive bersama rakan kita. Kita bagi bantuan asas basic lah. Antaranya ialah sedikit makanan asas. Lepas tu pampers, lampin bayi, lampin wanita, selimut, tilam dan sebagainya. Dan juga kita ada iMedic kita pada hari itu. Kita bantu dari segi apa tu doktor? Ya, kita menyampaikan sikit bantuan betul. Yang perubatan asas. Ubat asas, betul. Sebab dalam waktu banjir ni, dia terputus, sebahagian mereka terputus ubatan-ubatan dan demam, batuk, sesemua dan sebagainya. Jadi kita sampaikan terus ke masa-masa banjir ni lah. Okey. Tapi sebelum tu doktor, mungkin ramai yang ingin mengetahui tentang iMedic ini dan juga di sebalik penubuhan iMedic, apa sebenarnya yang dilaksanakan oleh iMedic sepanjang tempoh penubuhannya? Ya, terima kasih. iMedic telah ditubuhkan dari sejak 2012 lagi. Tujuannya adalah untuk terlibat secara langsung dalam sebagai NGO dianggoti oleh mereka yang ada latar belakang perubatan, kesihatan, farmasis, life sciences dan sebagainya. Jadi kita khusus sebagai non-governmental organisation atau NGO, dan salah satu aktiviti yang terlibat di samping untuk membantu masyarakat ataupun orang awam berkenaan dengan nasihat-nasihat perubatan, kesihatan dan sebagainya. Antara misi lain ialah terlibat dalam misi bantuan perubatan dan kecemasan sewaktu disaster, sebagai contoh banjir besar di Malaysia, dan juga kita terlibat dengan beberapa bantuan asas perubatan di luar negara. Jadi banyaklah program-program yang kita telah buat, dan iMedic sendiri kita ada berpusat di Selangor sebagai ibu pejabat, dan kita ada 13 dan 14 kita panggil wakil-wakil setiap iMedic negeri di semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Sudah pasti penglibatan pengamal-pengamal perubatan ini amat diperlukan dalam kita mendepani tragedi ataupun bencana banjir, khususnya apabila ramai yang terjejas disebabkan oleh bencana tersebut. Cuma Yayasan Ikhlas tadi disebutkan oleh Tuan Hatta adalah bagaimana memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas, malah dibantu juga untuk pemulihan semula struktur rumah dan juga di kawasan-kawasan rumah dari segi proses pembersihan dan juga membina kembali kawasan kediaman masing-masing. Jadi mungkin boleh dikongsikan apa yang dilakukan dalam beberapa kawasan di negeri yang terjejas pada tahun ini, Tuan Hatta. Okey, kita ambil contoh. Kita ada beberapa siri lah. Fasa pertama, antaranya kita bagi misi bantuan on the spot pada ketika mereka sedang banjir kan. Ada beberapa mangsa banjir ditempatkan di PPS. Tapi ada juga yang stuck dekat rumah-rumah masing-masing. Jadi kat situ yang kita pergi dan bantu. Dan juga bila diorang dah pulang ke rumah nak bersihkan, itu pun sebahagian daripada apa yang kita bantu juga. Jadi ke depan ni kita ada skuad cuci-cuci
yang kita akan bantu cuci. Kemudian kita ada bantu baik pulih rumah juga dari segi elektrik, bahan-bahan elektrik di rumah kan. Dia punya connection semua kan. Okey. Dan seterusnya kita ada juga bekalan air bersih. Sewaktu banjir dan juga selepas banjir pun kita ada bantu. Dan seterusnya ialah bantuan makan asas lah. Okey. Kita ada ramai rakan NGO sebenarnya yang terlibat. Maknanya di bawah Ihsan Ikhlas pun turut dinaungi oleh beberapa Betul. Bukan dinaungi, maksudnya kita sama-sama bergerak. bersama. Antaranya sebab kita nak bergerak ke lokal. Kalau Encik tengok sekarang ni kan PKP dan juga COVID kan. Jadi untuk kami turun, ada beberapa misi yang kami boleh turun direct, tapi ada misi yang kita tak boleh nak turun direct atas beberapa kekangan. Jadi kita hormati SOP yang kerajaan tetapkan. Jadi rakan-rakan kerjasama lokal yang banyak bantu. Antaranya Relawan Muda ISMA, Yayasan Maghfirah, Perwira Aman Palestin. Dan juga kita punya Nadma ialah salah satu lah kan. Dan juga tim Alukas Bot. Dan salah satu ialah tim 4-wheel drive PCMF. Mereka ni banyak bagi info dan juga bantuan dari segi itu. Okey. Nak memberikan bantuan ataupun mengenal pasti kawasan kediaman yang perlu dibantu ataupun mereka yang perlu dibantu ini, bagaimana pihak Yayasan Ikhlas memobilisasikan petugas-petugas ataupun mengenal pasti kawasan yang perlu untuk diberikan bantuan? Adakah perlu diisi permohonannya oleh mereka yang terjejas ataupun akan dinilai sendiri oleh pihak Yayasan Ikhlas? Okey, dari segi modus operandi dia, kita mobiliskan kita punya local NGO tadi, rakan NGO. Jadi kita cakap dengan relawan muda ni, kita cuba identify apa yang diperlukan di setiap kawasan. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang diperlukan kan. Bukannya kita bagi saja-saja, tapi kita identify apa yang diperlukan. Lepas tu kita akan kumpulkan dana, sama-sama kumpulkan dana dan kita gerakkan relawan-relawan kita di pihak lokal lah. Okey. Doktor, ini juga cukup menarik kerana di samping apa yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iMedic juga turut memberikan sokongan ataupun dokongan dalam membantu memastikan bekalan ubat-ubatan kepada mangsa yang terjejas tidak putus dan juga sedikit bantuan perubatan secara asas dapat diberikan. Jadi mungkin situasi di beberapa negeri ini, apa antara gambaran situasi yang telah pun dilaksanakan oleh iMedic? Ya, iMedic bersama Yayasan Ikhlas dan juga rakan-rakan NGO yang lain, secara khusus kita sebenarnya mengendalikan beberapa kita panggil mobile team yang bergerak membawa pasukan perubatan dan juga ubat-ubatan asas. Dan ada dua fasa. Fasa sewaktu banjir, fasa sewaktu pasca banjir. Jadi yang terlibat prinsip kami yang terkini ataupun minggu lepas adalah sewaktu banjir itu sendiri. Maksudnya memang masih lagi banjir dan kebanyakan mereka memang ada yang terputus ubat dan ada yang ubat yang ada tapi tak sempat untuk mengambilnya. Jadi kita boleh bagi dua perkara, nasihat untuk mereka teruskan mengambil ubat sebab ada yang datang tu dengan keadaan dia minta nasihat saja sebab ubat dah ada. Yang kedua yang memang perlukan ubat sebab apa, ada yang kebanyakannya yang demam, batuk, sesama dan majoriti yang kita dapati adalah kesan daripada banjir itu sendiri. Kulit infection kulit ataupun skin infection disebabkan kita panggil direndam dalam air. Kebanyakan begitu. Jadi kita iMedic itu sendiri telah menyediakan senarai ubat-ubatan asas yang boleh digunakan on-site. Yang memang kita tanya je pasti mereka akan minta. Contohnya adalah yang saya nyatakan tadi, kulit-kulit fungus ataupun skin infection dan kita buat antifungals, antibiotik, krim dan sebagainya. Dan juga sebahagian mereka juga dalam keadaan sakit, demam sebab hujan, batuk, sesama. Dan juga antihistamin pun kita bawa. Jadi keperluan ini adalah kita dah sebab pengalaman kita iMedic dalam mengendalikan misi bantuan banjir sejak 2014 bersama Yayasan Ikhlas, kita pergi ke ground zero 2014 tu dalam keadaan memang tidak ada bantuan apa-apa dan kita masuk ke kawasan menggunakan rakan-rakan 4-wheel drive ni, 4x4 ni dan juga Alukas sampai ke tempat dan juga kita membawa barang-barang keperluan dan apa yang kita rasa perlu waktu itu. Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, kita melihat pada pasca banjir dan kita lebih nasihatkan mereka untuk terus mendapat rawatan segera ke klinik-klinik berhampiran. Sebab waktu ini klinik-klinik kerajaan dah memang dah di jalan seperti biasa dan kalau ada kemungkinan untuk menghantar mereka ke tempat ataupun hospital berhampiran juga kita menggunakan rakan kita melalui Yayasan Ikhlas dan juga tim pasukan 4x4 ni kalau terputus
kita boleh gunakan tim 4x4 ni supaya menghantar ke klinik-klinik yang pempiran lah, terutama kes kecemasan. Menyedari apa yang diperkatakan oleh doktor, sudah pasti banyak tumpuan diberikan di kawasan-kawasan pedalaman, khususnya remote area yang akses perjalanan itu agak jauh. Adakah bantuan-bantuan kecemasan secara segera di lokasi juga turut diberikan oleh pihak IMED? Ya, pada peringkat awal kita sebelum pergi kita dah identify macam tadi sebagaimana Encik Hatta nyatakan tadi, sejauh mana ataupun boleh tak kita sampai ke tempat tersebut. Baik. Kita dah buat recce ataupun buat sama ada feasible ke tak. Contoh dalam perjalanan 2 jam pergi balik 4 jam. Kalau kenderaan kita boleh masuk ke tempat situ, kita akan terus pergi dan membawa bekalan asas. Tetapi sekiranya perlu menggunakan bot Encik Hatta, kita juga akan bersiap sedia dengan bantuan rakan-rakan yang mengendalikan tim bot ni supaya kita pun selamat sampai ke tempat dan juga kita boleh sampaikan bantuan. Jadi keperluan dalam misi banjir sebegini, sama ada banjir yang kecil atau besar, pasukan-pasukan sokongan ini juga merupakan perkara yang perlu kita kendalikan bersama supaya tim kami, pasukan perubatan dan juga yang daripada pihak Yayasan Ikhlas dan rakan-rakan NGO lain, kami selamat sampaikan bantuan dan kita boleh balik ke tempat kita dengan keadaan selamat, dan pada waktu sama pihak yang menerima mangsa banjir juga mendapat bantuan yang seperti saya nyatakan tadilah. Digerakkan secara bersama. Untuk Cik Hatta pula, mungkin secara kesimpulannya dalam kita menutup perbincangan dan juga perbualan kita ini, apakah harapan Yayasan Ikhlas ini dalam melihat ini mungkin beberapa buah negeri sudah pun terjejas, kita tidak tahu pada masa hadapan akan ada kebarangkalian berlaku ataupun tidak, dan juga kadar keseriusan kita kata situasi banjir itu akan berlaku di beberapa negeri, kita tidak tahu lagi. Jadi bagaimana Yayasan Ikhlas sentiasa bersedia dalam memberikan bantuan dan juga menggerakkan para petugasnya? Okey, terima kasih RTM dan Selamat Pagi Malaysia yang menunjuk kami di sini. Jadi first kali dalam misi bantuan banjir kita bekerjasama rapat dengan NADMA lah. Kita salah satu rakan NADMA. Jadi boleh kata setiap informasi terkini tentang bencana kita akan dapat first hand. Jadi daripada situ kita dah rancang, kita sendiri ada tabung bencana. Jadi daripada tabung tu kita dah boleh plan dah ke depan macam mana. Dan kita juga ada rakan-rakan NGO yang sangat banyak membantu. Bukan setakat rakan NGO, kita ada local community yang sangat membantu. Antaranya yang support kami hari itu adalah komuniti Alam Sari di Bangi, dan juga ada beberapa masjid di Shah Alam turut sama membantu. Jadi kerjasama dari semua pihak. Saya nampak bencana kali ini sangat membuka mata kita yang sebenarnya ramai yang main peranan. Bukan saya Ikhlas je, banyak lagi NGO lain, dan kami sama-sama bersedia untuk membantu. Dari segi sumbangan orang ramai yang kepada semua pihak lah kan. Dan di pihak Yayasan Ikhlas, kami mengucapkan terima kasih yang teramat kepada semua penyumbang kami. Dan kalau nak teruskan menyumbang sebab kami ada lagi misi pasca banjir lepas ni, baik pulih rumah, cuci-cuci dan yang lain tu, boleh teruskan menyumbang, boleh cek di Facebook kami Yayasan Ikhlas, juga website kami yayasanikhlas.org.my. Kat situ ada link khas lah untuk tabung bencana. Okey, masih lagi terbuka untuk rakyat Malaysia memberikan ya, betul, masih lagi bantuan. Tahniah diucapkan kepada Yayasan Ikhlas, tahniah juga kepada IMED. Terima kasih Encik Muhammad Hatta dan juga Profesor Dr. Azizi kerana bersama dengan kami. Kita doakan agar semoga perkara-perkara baik seperti ini dapat diteruskan untuk membantu mereka terjejas.